Selamat sejahtera ke channel Cosine. Video kali ini kita nak bincangkan takat lebur Naftarena. Sekiranya anda belum subscribe channel Cosine, sila bagi sokongan kepada saya, tekan butang subscribe. Jika anda perlukan notifikasi tentang video yang baru, sila tekan loceng kecil. Apa itu Naftarena? Secara umum, anda mengenalinya sebagai ubat gegat. Sekiranya kita memanaskan Naftarena di dalam air panas, apakah yang akan berlaku? Sebelum kita teruskan video ini, Cikgu Ko mencadangkan anda melengkapkan set soalan Naftarena di dalam Google Form. Link kepada Google Form sudah disertakan di bahagian deskripsi di bawah video ini. Cikgu Ko nak mengingatkan anda, selepas siap set soalan ini, tiada markah akan ditunjukkan. Namun, soalan dan jawapan akan kita bincang di dalam video ini. Anda juga boleh gunakan QR code ini untuk scan ke link Google Form. Selepas siapkan soalan, mari kita teruskan kepada penerangan dan jawapannya. Sekiranya kita memanaskan Naftarena di dalam air panas dan kita catatkan bacaan suhunya daripada permulaan, akhirnya kita membuat satu graf berdasarkan bacaan. Satu graf seperti gambar lajak akan didapati. Berapa suhu mara di dalam graf? Suhu mara maksudnya suhu yang tetap. Di sini, mana suhu yang tetap tidak berubah? Tetap saja tidak berubah. Okey, iaitu 80. Soalan pertama ialah 80. Pada 80 degree Celsius, takat lebur untuk Naftarena ialah 80 degree Celsius. Soalan seterusnya, apakah perubahan keadaan jirim pada suhu mara? Jika dia tanya keadaan jirim ada tiga, iaitu pepejar, cecair dan gas. Pada bilik suhu, memang Naftarena itu pepejar. Tetapi apabila dipanaskan, dia akan menjadi cecair. Di sini dia bukan tanya keadaan jirim, tetapi dia tanya apakah perubahan keadaan jirim. Perubahan keadaan jirim pada suhu mara iaitu 80 degree Celsius. Maka jawapan ialah pepejar melebur menjadi cecair. Cikgu Ko telah kumpulkan beberapa jawapan yang dijawab oleh pelajar saya. Di sini boleh kita nampak ada yang jawab pepejar dan cecair. Tetapi dia bukan tanya keadaan jirim, dia tanya perubahan. Maka tidak sesuai jawapan ini. Pepejar bertukar menjadi cecair. Ya, ini ialah perubahan. Perubahan keadaan jirim pada suhu mara di atas ialah pepejar campur cecair. Berubah ke cecair. No, ini bukan jawapannya. Semasa jirim itu pada suhu mara, jirim itu akan melebur dan menjadi cecair. Macam tak lengkap. Kenapa? Sebab jawapan ini tidak menyentuh pasal dia punya keadaan jirim asal. Ya, dia melebur, dia menjadi cecair, tetapi tidak ceritakan dia pada awalnya ialah pepejar. Pepejar bertukar jadi cecair. Yang ini salah sebab dia tulis melebur saja. Dan kita bukan nak proses, kita nak perubahan keadaan jirim. Yang kedua, okey, ini page kedua. Kita teruskan dengan jawapan yang lain. Penyejatan salah. Jirim itu akan berubah jadi cecair dari pepejar. Ayat ini mungkin dia kena olak sikit lah. Daripada pepejar menjadi cecair. Okay, pepejar dan cecair. Saya bukan nak perubahan keadaan jirim. Ini proses tak nak. Pendidikan tak nak. Peleburan tak nak. Ini penerangan tak nak. Soalan ketiga.
Mengapa suhu semasa takat lebur naftalena tidak berubah sepanjang QR? Kenapa dia tetap 80, tidak berubah? Ini demikian kerana naftalena menghasilkan pemenjawapan. Tidak lengkap jawapan ini. Tenaga kinetik tidak berubah. Ya, tenaga kinetik ini penting. Okey, so kita kena sentuh tenaga kinetik, tak berubah. Kerana haba yang diserap, ya, apa yang diserap? Haba diserap. Digunakan untuk mengatasi, sudah digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Ini tepat dan lengkap. Dah sentuh tenaga kinetik. Sentuh tentang haba, sentuh tentang digunakan, dan yang penting mengatasi daya tarikan. Okey. Ini demikian kerana haba diserap, digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Tetapi tak cerita pasal tenaga kinetik. Okey, maka tak lengkap lagi. Ini kerana takat lebur naftalena ialah suhu tetap. Ketiga, naftalena berubah menjadi cecair pada tekanan. Jika suhu menjadi tidak tetap, tidak akan menjadi cecair. Tak tepat jawapan ini. Ini kerana semasa jirim itu melebur menjadi cecair, suhu akan meningkat. Suhu tidak meningkat. Supaya naftalena berubah menjadi cecair lengkap. Oh no. Okey, tentang soalan ni cikgu bagi satu analog. Contohnya, kalau mak bagi RM10, setiap hari dia bagi RM10. Dan pada hari ke-10 anda akan dapat RM100. Tetapi simpanan awak sudah RM100. Tetapi pada hari ke-11 awak punya simpanan masih RM100. Walaupun mak ada bagi Okey. Hari ke-12 awak masih RM100. Hari ke-12, 13 masih RM100. Kenapa Walaupun mak setiap hari bagi RM10, anda masih tinggal RM100 sahaja simpan dalam simpanan. Kenapa? Itu mungkin disebabkan mak bagi RM10 itu awak pergi gunakan beli game. Awak gunakan. Apabila anda gunakan haba itu, suhu tidak meningkat. Suhu tidak akan meningkat sebab haba sudah digunakan. Okay, penerangan seperti ini, cikgu ada buat satu video. Dan link video itu cikgu sudah sertakan dalam bahagian deskripsi. So, sila rujuk kepada video sebelum ini dalam channel Cosine. Di dalam video channel Cosine, ada satu video tentang perubahan tenaga kinetik semasa pemanasan. Anda boleh rujuk balik kepada video tersebut dalam channel Cosine. Seperti apa yang kita bincangkan tadi, haba diserap, digunakan. Haba yang diserap digunakan untuk apa? Untuk memutuskan daya tarikan, untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah itu supaya dia daripada pepejah dia menjadi cecair. Maka pada masa itu haba yang diserap dia tengah buat kerja, dia tengah digunakan, maka suhu tidak meningkat. Maka tiada perubahan suhu semasa mencapai takat lebur. Okey, di sini adalah takat lebur. Tenaga kinetik tidak berubah. Okey, kenapa suhu tidak berubah? Itu disebabkan tenaga kinetik tidak berubah kerana haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Soalan seterusnya ialah terangkan perbezaan pergerakan zarah naftalena sebelum dan selepas pemanasan. Di sini kita sudah tahu pepejah akan jadi cecair. Perhatikan soalan dia nak sebelum dan selepas.
sebelum dan selepas pemanasan. Sebelum pemanasan dia adalah pepeja. Selepas pemanasan dia adalah cecair. Tetapi dia bukan nak minta keadaan jirim, dia minta pergerakan. Dia minta pergerakan, maka kita kena terangkan sebelum pemanasan zarah itu dia bergetar pada kedudukan yang tetap. Sebab dia pepeja. Pepeja bergetar pada kedudukan yang tetap. Pada masa itu, dia belum cukup tenaga. Dia tengah mula menerima haba. Maka dia tak cukup tenaga lagi untuk bergerak bebas. Dia hanya bergetar saja pada kedudukan yang tetap. Masa itu dia adalah pepeja. Dan selepas pemanasan, zarah naftarina akan bebas bergerak, menggelungsur dan bergerak dan pelanggar antara satu sama lain. Selepas pemanasan, dia terima cukup tenaga kinetik. Dia menjadi cecair. Pada masa ini, dia bebas bergerak. Dia boleh langgar dengan antara satu sama lain sebab dia gerak dengan bebas. Pada masa ini, dia adalah cecair. Sama juga untuk yang ini, cikgu dah kumpulkan jawapan daripada yang lain. Yang pertama, dia tulis pepeja menjadi gas. Salah. Sebelum pemanasan, zarah-zarah bergetar. Selepas pemanasan, bergerak dengan bebas. Konsep betul hanya tak lengkap lah. Okay, sebelum pemanasan bergetar pada kedudukan yang tetap. Kerana luangan antara zarah adalah sangat kecil. Tak juga. Dia bergetar sebab dia punya tenaga kinetik rendah. Selepas pemanasan, naftarina bergerak secara lawak. Belum lawak lagi, dia bergerak secara bebas. Kerana luang antara zarah besar. Dia bergerak dengan bebas sebab dia menerima cukup haba, cukup tenaga. Sebab haba dah tukar menjadi tenaga kinetik. Dia cukup tenaga kinetik untuk bergerak. Wow, jawapan ini panjang. Okey, perbezaan pergerakan zarah naftarina sebelum perbezaan pergerakan zarah naftarina sebelum dan selepas pemanasan ialah sebelum pemanasan zarah naftarina ialah pepeja. Ini tak payah sebut sebab kita nak pergerakan saja. Zarah naftarina membebaskan bergerak secara lawak. Dia bukan lawak, dia masih pepeja, dia masih bergerak dengan bergetar saja. Maka dia tak langgar-langgar lagi, tak ada bergerak lawak lagi, so tidak betul. Sebelum pemanasan, zarah bergetar pada kedudukan yang tetaplah, dia salah type. Okey. Selepas pemanasan, zarah bergerak, menggelungsur dan berlanggar antara satu sama lain. Boleh. Ini tukar jadi tetap je. Okay, next. Pergerakan zarah naftarina sebelum ialah bergetar pada kedudukan tetap. Sebelum apa? Manakala selepas pemanasan ialah bebas bergerak secara lawak dan bergerak antara satu sama lain. Biasanya bergerak secara lawak kita gunakan untuk zarah gas. Pergerakan naftarina bergetar pada kedudukan tetap. Pada kedudukan tetap selepas pemanasan, pergerakan zarah bebas bergerak, menggelungsur berlanggar antara satu sama lain. Okey, pergerakan zarah naftarina sebelum ialah pepeja, selepas ialah gas. Pemenjawapan gas salah. Okey. Saya bukan nak keadaan jirim, saya nak pergerakan. Bukan nak proses. Setakat ini saja penerangan dan perbincangan jawapan. Kita akan jumpa lagi di video yang lain. Jika anda perlukan penerangan tentang topik jirim, anda boleh rujuk kepada channel Cosine. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng untuk notifikasi video baru.
like, komen dan share. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Jumpa lagi di channel Cosine.